dalam 73 jalan lagu dia tu walaupun nampak macam dia ekstrak daripada hadis Nabi kata umat ini terpecah pada 73, tapi ujung tu dia bawa fahaman batiniah kat dalam tu. Mengetahui kunci tema, intipati dan tujuan surah atau ayat secara makra'. Makra' tu ialah kalau kita buka Quran, satu juzuk ada 8 makra' yang ada bunga-bunga. Bunga ni nak pergi ke bunga ni. Itu satu makra' dia panggil. Biasanya satu makra' ni 2 muka surat, 2 muka surat setengah ke 3 muka surat. Itu ialah kapasiti biasalah dalam satu juzuk ni. Okay. Ni nak sebut pada kita bahawasanya kata apa? Kita kena kenal pasti tema untuk kita seronok baca ayat tu. Kita tengok apa lagi yang disebut. Al-Quran dimulakan dengan surah Al-Fatihah yang disebut sebagai Ummul Kitab. Oleh sebab itu, Al-Quran mempunyai 3 pokok perbahasan utama, iaitu akidah, ibadah dan prinsip kehidupan. Ini biasanya para ulama' dia bahagikan dengan 3 tema utama ni lah. Akidah, ibadah, prinsip kehidupan. Okay. Ketiga-tiga perkara ini terangkum dengan amat sempurna dalam 7 ayat surah Al-Fatihah ini, di mana ayat pertama, kedua dan ketiga menjelaskan tentang akidah. Ayat keempat pula menjelaskan tentang ibadah, manakala ayat ke-6 dan ke-7 menjelaskan tentang prinsip kehidupan. Cuma nak katanya kita kena tahulah dia punya tema-tema utama ni. Antara buku yang saya sarankanlah, dan juga penghasilan daripada satu tempat ni untuk kita lebih kuat tadabbur Al-Quran ni ialah buku-buku yang ditulis oleh Tadabbur Center Ustaz Syahari Abdul Rahman. Buku-buku dia bagus, mudah untuk kita ni, evergreen, semua lapisan umur boleh baca. Salah satunya ialah Kompas Al-Quran tu. Dalam tu dia buat tema dan juga hubung kait daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Menarik. Dah berapa kali dia punya ulang cetak dah. Duk ada di Pustaka Nurani Seriap kita pun ada banyak. Tuan-tuan boleh cari situ. Banyak lagi buku-buku dia yang lain. Cuma saya sarankan untuk tahu tema utama setiap surah tu, hubung kait surah Fatihah dengan surah Baqarah, Baqarah dengan Ali Imran. Hubung kait dia tu dalam buku tu bagus. Sebenarnya ada ulama'-ulama' lain yang tulis, tapi kadang-kadang payah kita nak cari tu kitab Arab ataupun dalam bahasa yang bukan bahasa Melayu. Antara ulama' yang banyak buat benda ni ialah ulama' daripada India kebanyakannya macam tu. Macam Al-Farahi, Abul Ala Al-Maududi, ini antara tokoh-tokoh daripada India yang dia orang kelaskan Al-Quran mengikut tema-tema utama. Cuma di Malaysia kita alhamdulillah ada penggerak dia yang buat benda ni, iaitu Tadabbur Center dan Ustaz Syahri Abdul Rahman tu. Tuan-tuan boleh tengok buku-buku dia. Semua menarik lah. Bagi saya menarik dan mudah. Dan saya boleh rasa orang yang tak ada basic pengajian agama yang dalam pun, kalau baca buku dia boleh nampak apa poin yang dia nak bawa. Mudah buku dia tu. Okay. Jadi itu buku yang disarankan untuk kita tengok. Sebelum pada kita, contohlah saya bagi contoh situasi, kita nak baca apa, ayat apa, surah apa. Sebelum kita baca ayat tu, surah tu, kita tengok dulu buku tu. Okay. Surah ni tema utama dia apa? Supaya waktu kita baca, kita akan setting kepala kita untuk tak keluar pada tema tu. Contoh surah Baqarah, perangai orang-orang munafik ahli kitab, itu pada surah Baqarah permulaan. Okay. Kita baca juzuk pertama tu, kita tak akan keluar melelong ke lain. Kita akan tahu, okay, juzuk pertama ni cerita tentang pendetailan perangai ahli kitab ataupun perangai orang Yahudi, daripada golongan bawahan yang tak reti baca, tak reti menulis, sampai golongan atasan, iaitu ahli kitab dia orang. Jadi kita baca juzuk 1, kita akan tahu pendetailan sifat Yahudi, tema utama dia. Sebab apa? Sebab hubung kait dia ialah dengan ayat yang ke-7 surah Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub tu siapa yang dilaknat tu? Okey, penerangannya juzuk yang pertama ni. Baqarah juzuk pertama. Pendetailan sifat dia. Daripada ummiyin, tak pandai menulis, tak pandai baca, Yahudi yang tak pandai menulis, tak pandai baca, apakah dia punya pekung dia, buruk dia, sampailah yang pandai nulis, pandai baca daripada kalangan ahli kitab.
Walaupun saya tak nafikan, ada sebahagian para ulama mereka menolak adanya unsur tanasub bainal ayati was suwar, adanya unsur hubung kait antara ayat Quran ataupun surah-surah. Ada ulama yang tak terima benda ni. Tapi bagi saya lah, evidence yang dibawa agak kurang kuat kalau kita baca lah. Ni tesis negara Arab banyak duk buat ni. Cuma nak katanya, kalau kita menyelami ilmu tanasub ni ialah ilmu munasabah. Munasabah ni bahasa Melayu yang saya nak bagi fahamnya ialah hubung kait surah ni, surah ni, surah ni, surah ni. Bila mana kita tahu benda tu, dia menarik. Kita tahu hubung kait. Okay, surah ni. Contoh surah Ad-Duha dengan Alam Nashrah, Insyirah ni. Hubung kait yang rapat ni sebab dia turun berderet. Ad-Duha lu turun, lepas pada tu baru Al-Insyirah turun. Surah Ad-Duha Tuhan sebut tentang kata apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Kan dalam surah Ad-Duha. Buka surah Insyirah, Alam Nashrah laka sadrak. Bunyi lebih kuat. Kenapa benda tu? Saya tak nak sebut sinilah. Cuma saya nak katanya, ilmu munasabah ni kalau orang teliti, ianya menarik. Tadabbur Center dia ada buat satu buku khusus cerita tentang ilmu munasabah ni. Tuan-tuan boleh carilah, banyak buku dia banyak. Kalau nak buat koleksi pun saya rasa berbaloi. Sebab menarik. Sebab dia cuba terangkan Al-Quran dari sudut bahasanya, dari sudut dia boleh membantu kita waktu kita baca ayat tu, kita faham. Dia macam orang yang menghayati lirik lagu masuk ke dalam, padahal tak penting pun lagu tu. Tapi dia sampai. Dengan sebab dia faham pemilihan kata-kata. Sebab tu kalau tengok ada orang buat kajian lagu M. Nasir. Lagu M. Nasir ni kan dia banyak benda-benda yang tak jelas. Ada macam-macam lah. Ada. Saya nak sebutnya ialah M. Nasir tu bukan utusan Tuhan pun. Dia lah Tuhan utus dia jadi orang atas muka bumi ni. Okay. Dia tu bukanlah rasul ke, bertindak sebagai mujaddid ke, tidak pun. Cuma tuan-tuan boleh bayang, ada orang dia menggembling tenaga dia untuk kaji benda tu. Dan Muslim lah yang buat tu. Okay. Kenapa? Tenaga yang sama diarahkan ke arah Quran. Kenapa tak buat di situ? Tengok, syaitan ni dia pandai divert kita sana. Saya tengoklah budak yang interview dia tu, dia kata apa nama ni, kemah sebab ada lirik-lirik tu menyerupai hadis Nabi. Hadis Nabi dia tak nak kaji, dia nak pergi kaji lirik tu dulu, baru nak pergi ke hadis Nabi. Baru dia kenal hadis Nabi melalui lirik M. Nasir tu. Tak kena cara tu. M. Nasir pun kembang muka macam biskut tawar lah. Okay. Cuma nak katanya dia rasa benda tu betul. Okay. Cuma nak katanya inilah point dia, syaitan ni dia divert kita. Dia pun seronok dengar lagu hut seronok. Dia rasa macam dia dah menjadi ulul albab terhadap lagu tu. Ulul albab juga, tapi terhadap lagu tu jelah. Dia tidak ulul albab terhadap Quran tu. Okey. Cuma nak katanya dahsyat. Dunia sekarang ni dia dahsyat. Ada orang dia kata apa, dia gain tenaga dia jana tenaga dia ke arah tu. Tapi tak apalah, budak tu muda lagi. Banyak masa lagi nak insaf. Cuma nak katanya tersilap lah. Dah ada ustaz yang jawab pun. Sebab dalam 73 jalan lagu dia tu walaupun nampak macam dia ekstrak daripada hadis Nabi, Nabi kata umat ini terpecah pada 73, tapi ujung tu dia bawa fahaman batiniah juga dalam tu. Cuma Ibn Nasir tak jawab clear lah. Saya pun tak tahu Ibn Nasir tahu atau tidak itu ialah essence of batiniah. Kita tak tahulah. Cuma memang lagu-lagu dia ada unsur-unsur yang seperti itu sangat jelas. Unsur-unsur yang seperti itu sangat jelas lah. Cuma nak katanya tak padan kita sebagai orang Islam, kita pergi fokus itu. Fokuslah pada Quran dan kita akan nampak. Jadi poin yang ke-13 ni penting. Tuan-tuan boleh cari dulu buku tu dan tengok dalam buku tu. Menarik. Saya pun kalau nak kuliah untuk tadabbur ni memang saya akan rujuk buku Tadabbur Center sebagai rujukan pantas. Kadang-kadang kita tak sempat nak buka tafsir-tafsir yang otentik yang lama-lama ni dengan sebab bahasa Arab dan juga perlu penekunan yang lama. Kita nak cepat, kita baca Tadabbur Center punya buku-buku ni, kita akan nampak poin-poin utama, tema-tema utama.